Nabi bukan pasang siapa nak masuk syurga, nak ikut jalan hidayat, kena pakai capal macam aku pakai. Nabi tak buat tu. Ini saya bukan nak, ni saya nak fahamkan tajuk ni. Yang menjadi masalah ialah apabila orang mula bisnes hal ni. Okey, sebelum tu saya nak menjawab soalan berhubung dengan ada tak sunnah-sunnah Nabi SAW yang tak perlu kita ikut? Ada tak sunnah Nabi yang tak perlu kita ikut? Orang kata kita kena ikut sunnah. Ada tak sunnah Nabi yang tak perlu kita ikut? Okey. Para ulama bincang bab ini. Bab berhubung dengan pembahagian ataupun taksim as-sunnah an-nabawiyah. Pembahagian sunnah Nabi ini dari sudut pengamalan dia. Ada tak perkara yang Nabi amalkan tapi kita tak perlu amalkan, tak perlu buat? Hasil daripada perbincangan mereka, mereka putuskan berapa perkara berhubung dengan sunnah Nabi. Ada benda yang Nabi SAW buat ataupun ajar kita, suruh ataupun bagi tahu, ataupun Nabi tak buat, disebabkan kerana memang itu titah perintah Allah. Dia panggil tasyri', wahyu. Benda ni memang datang daripada Allah untuk kita semua. Tasyri'ul am, perintah Allah untuk semua. Contohnya apa? Solat. Lagi apa? Puasa. Apa lagi? Haram minum arak. Cara Nabi solat. Yang ni semua orang terlibat. Ada juga sunnah Nabi yang Nabi amalkan, dilaksanakan di atas dasar Nabi itu pemerintah, imamah. Jadi kita yang tak pemerintah ni, kita tak terlibat. Contohnya apa? Nabi mengarahkan tentera, Nabi mengarahkan pasukan membunuh musuh yang jahat. Kita pun tak boleh duduk petang-petang kumpul geng-geng kita, kita buat sunnah Nabi, geng-geng kita cari pedang, kita pergi perang. Dia tak boleh. Yang tu ada kaitan dengan kedudukan Nabi. Dan ulama-ulama bincang juga tentang hadis-hadis tertentu yang Nabi sebut. Dia status apa? Contohnya Nabi kata, man ahya ardan maitan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan ardan maitatan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka untuk dia. Maksudnya tanah yang orang tak buat usaha apa, siapa yang tanam dia, tanah tu dapat ke dia. Kita pun pipi tengok hadis ni, kita tengok tanah siapa kosong dah, kita pun pi traktor apa semua tanam pokok, kita kata ni hadis kata tanah ni tanah aku. Tuan geran mahbak lah ni, geran aku punya. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, bagi tanah tu untuk dia. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat Abu Dawud. Macam mana? Para ulama kata hadis ni bukan umum. Hadis ni hadis pentadbiran Nabi pada zaman tu. Mungkin sebahagian kata ni bagi tanah yang tak ada yang tak ada nama geran, yang tak ada nama geran. Macam tu orang pergi hidup habis tanah-tanah kerajaan. Sekarang kerajaan, tanah tak ada ni tanah kerajaan lah. Dia ambil tanah kerajaan, dia kata Nabi bagi. Boleh tak? Ada hadis. Hadis ni urus takbir Nabi untuk zaman itu.
pada yang keluar itu daripada mulut seorang pemerintah. Maksudnya itu adalah merupakan keputusan pengurusan tanah di Madinah semasa itu. Jadi tak apply, tak dilaksanakan untuk semua keadaan. Jadi kita akan tengok, termasuklah juga bila Nabi kata arahkan Muhammad bin Maslamah bunuh Ka'ab bin Ashraf, yang hina Nabi SAW, buat syair. Ini semua kita tak boleh. Oh, kita pula buat pasukan kita pergi bunuh siapa-siapa. Kita tak boleh. Ini melancarkan perang. Yang ni tak boleh. Siapa buat ni? Nabi atas status pemerintah. Saya tulis dalam kitab saya Sabab Wurudil Hadis, saya sebut ini pada sudut al-bu'du al-mukhatibi, addresser factor, diri pengucap, diri Nabi itu sendiri. Yang berikutnya ialah tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dasar Nabi itu. Pasal Nabi ni semua, tidak ada jawatan yang tinggi dalam agama ni semua Nabi. Rasul paling tinggi, Nabi, imam, qadi, mufti, semua. Jadi ada kala Nabi keluarkan atas urusan qadi, penyelesai kepada masalah. Contoh yang hadis yang kita pernah baca, hadis apabila isteri Abu Sufyan, Hindun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu Abu Sufyan satu orang lelaki yang kedekut. Jadi Nabi kata apa? Ada khudhi laki ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kamu ambillah untuk diri kamu dan anak kamu dengan kadar yang cukup. Boleh tak satu orang apabila ulama bincang apa pandangan dalam hal ni, kalau satu orang itu orang tak bagi hak dia, boleh tak kita pergi ambil tanpa keizinan dia dengan kadar kita? Mereka kata kenyataan Nabi ketika itu ialah kenyataan seorang qadi. Adapun pada zaman yang lain, kalau orang tak ambil, suami kita misalnya tak bagi kat kita, qadi mungkin bagi tahu, awak buat report dan mahkamah akan merintahkan supaya dipotong daripada gaji dia. Perlukah kita malam-malam pindap suami kita pergi ambil, ataupun ikut ambil sendiri ke, ataupun mahkamah tolong ambil? So maka kata ini tindakan Nabi sebagai qadi. Tapi saya nak pergi berikutnya, tindakan Nabi di atas sifat basyariah Nabi. Kerana Nabi itu manusia, kerana Nabi itu orang Arab. Di kalangan para ulama seperti Ibn Khaldun umpamanya, dia kata Nabi SAW ni tak dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk dia ajak. Ibn Khaldun kata apa? Innama bu'itha liyu'allimuna asy-syara'i' wa lam yub'ath li ta'rifi at-tibb wala ghairihi min al-'adat. Nabi itu dihantar untuk mengajar syariat, bukan nak mengajar perubatan atau adat-adat yang lain. Maka timbul perbezaan isu tentang masalah dia panggil jibiliyah, sunnah jibiliyah, masalah diri Nabi. Contohnya apa? Nabi tidur. Ini saya sebutlah kuliah baru ni. Tuan-tuan ni ada yang tidur kan? Nabi tidur. Orang tanya siapa yang tidur? Kan Nabi tidur, aku dapat pahala tidur? Tak dapat.
Tidur cara Nabi dapat, tidur dengan kadar Nabi dapat, tapi tidur saja tak dapat. Nabi makan kerana dia manusia, dia makan. Kalau satu orang tu jumpa 24 jam makan, sunnah lah makan ni. Ada hadis Nabi makan. Ada orang tidur, sunnah lah tidur. Ada hadis Nabi tidur. Di atas keinsanan dia. Termasuklah Nabi makan, umpamanya Nabi makan labu, Nabi makan kambing. Adakah sunnah kita makan kambing? Termasuklah hari ini ulama bincangkan duduk julus istirahah, nak bangkit daripada apa, daripada sujud tu kita duduk sekejap, kan kita istirahah. Duduk istirahah itu di kalangan para ulama kata yang tu sunnah kena Nabi buat. Di kalangan ulama dalam mazhab Hanafi dia kata tak, bukan Nabi sengaja buat benda tu kerana dia sebahagian daripada sembahyang, kerana manusia ni nak bangkit terus dia tak boleh, dia kena duduk sekejap. Duduk itu pada mereka tidak sunnah, tidak termasuk di dalam kifiat salat, tapi hanya kemanusiaan. Manusia memang macam tu. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain ialah Nabi pergi haji. Nabi naik apa pergi haji? Kata bang, naik apa? Nabi naik unta. Adakah disunatkan pergi haji naik unta? Tak. Tapi nak pergi haji daripada satu tempat ke satu tempat memerlukan kenderaan. Nabi naikkan kenderaan. Kenderaan yang ada pada zamannya adalah unta. Bukan sunat naik unta. Tidak termasuk. Sehingga kan di kalangan para ulama ada yang pergi lebih daripada itu, walaupun berbeza dengan jumhur. Seperti Ibnu Abbas berpendapat tidak perlunya ramal, lari-lari anak semasa tawaf, kerana dia kata itu pada zaman tersebut nak bagi takut musyrikin. Dan ada beberapa isu lagi yang nanti saya akan sebut tentang hal ini untuk kita faham. Maka ada benda yang Nabi itu amalkan tidak kerana wahyu, tapi kerana dia manusia dan kerana dia orang Arab. Yang paling jelas ialah Nabi pakai serban, kerana orang Arab pakai serban. Nabi pakai jubah, kerana orang Arab pakai jubah. Tak salahlah kita pakai jubah, tapi itu jibiliyah. Kalau dapat pahala pun ada kitab Af'alur Rasul, yang disulis oleh Syekh Ashqar, tahqiq ilmu usul fi bima yata'allaq bi af'alir Rasul. Hal-hal yang dibuat oleh Nabi ini disebabkan dia tu manusia. Banyak hal-hal lain. Hal seperti Nabi suka makanan tertentu. Itu kuliah saya yang lepas saya sebut tentang Nabi suka sarid. Sarid ni ialah makanan roti campur dengan kuah daging. Nabi kata fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala ta'am. Kelebihan Aisyah dibandingkan semua perempuan seperti kelebihan sarid dibandingkan makanan. Pasal apa Nabi buat sarid? Sebab sarid makanan orang Arab ketika itu. Melainkan yang Nabi khususkan seperti tamar, dia suruh kita makan buka puasa. Ada benak makan benda lain, tapi dia melaziminya dengan itu. Jadi sunnah. Isu yang kita bahkan lebih daripada itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW tengok orang Arab ni dia debungakan tamar. Tamar ni kita tanam, tamar jantan ni tidak ada lah. Dia kena ada pasang dah. Dia debunga. Bila Nabi tengok, Nabi kata
la'allakum law lam taf'alu lakana khairan. Nabi kata tak buat pun okey bah, tak buat pun tak apa kot. Nabi tengok tu, Nabi sebenarnya dalam riwayat Nabi tak kata teruih kat apa petani-petani tu. Nabi cakap dengan sahabat, benda ni sampai kepada mereka. Bila sampai pada mereka, mereka stop, mereka tak debungakan tamar. Dia kata fanaqadat, sebagai fanaqasat, yakni kurang, taraku fanaqasat, mereka meninggalkannya menyebabkan kurang hasil tamar. Dia kata Rasulullah, hasil tamar kurang sebab kami buat. Nabi kata innama ana bashar, idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhuduhu wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Hadis ni jadi perbahasan. Nabi jawab apa? Sesungguhnya aku manusia. Jika aku menyuruh kamu dengan sesuatu perkara daripada agama kamu, maka ambil dia, laksanakan dia. Jika aku suruh kamu sesuatu benda beruk dengan pandanganku dalam urusan dunia kamu, aku macam kamu, aku bashar. Hadis ini menjadi perbahasan para ulama, menunjukkan karena Allah mengutuskan nabinya untuk mengajar syariat. Bukan dia mengajar nak mari nak mengajar fashion baju Arab untuk diperkenalkan kepada dunia, tak. Sebab agama Islam rahmatan lil alamin, untuk semua. Islam datang, dia tak buang budaya orang. Dia pergi ke China, orang Cina kekal dengan baju Cina. Di India, orang India kekal dengan baju India. Mari ke tanah Melayu, orang Melayu kekal dengan baju Melayu. Tak ada masalah. Orang nak pakai baju Arab pun tak apa. Nabi bukan pasang siapa nak masuk syurga, nak ikut jalan hidayat, kena pakai capal macam aku pakai. Nabi tak buat tu. Ini saya bukan nak, ni saya nak fahamkan tajuk ni. Yang menjadi masalah ialah apabila orang mula bisnes hal ni, dia tak angkat sunnah-sunnah yang Nabi itu datang kerananya. Solat cara Nabi, puasa cara Nabi, ibadat cara Nabi. Yang mana kalau Nabi tak datang kita tak tahu. Kemudian muamalah cara Nabi, tentang zakat cara Nabi, amanahnya, melaksanakan tanggungjawab kehidupan, berumah tangga, memerintah dan semua mengikut disiplin-disiplin Nabi. Yang tu dia tak highlight. Dia highlight benda-benda yang jubah, dia jadikan ni tajuk besar. Slipper, dijadikan ni tajuk besar. Sedangkan benda ini ulama-ulama bahaskan di bawah sunnah jibiliyah, kerana kearaban dan keinsanan, dia bukan satu tuntutan di dalam beragama.